Assalamualaikum dan salam hormat. Perkembangan semasa situasi politik di Perak, jadi langsung ke kediaman Menteri Besar di laman Seri Rizwan Ipoh Perak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saudara-saudari sekalian, lembaran tahun 2020 menyaksikan cabaran getir susulan penularan pandemik COVID-19 yang mana telah menjejaskan ekonomi global dan tidak terkecuali Malaysia. Krisis ekonomi ini adalah yang terburuk sejak The Great Depression pada 1930-an. Kerajaan negeri menyedari kesan yang mendadak terutamanya ke atas aktiviti ekonomi berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil meliputi Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Sehingga 4 Disember 2020, jumlah keseluruhan kes COVID-19 mencecah 70,236 orang di Malaysia, manakala Perak mencatatkan jumlah kes sebanyak 1,905. Umum mengetahui ekoran penularan wabak COVID-19 ini, Kerajaan Persekutuan telah memperkenalkan 4 fasa pakej rangsangan ekonomi yang keseluruhannya bernilai 305 bilion ringgit bagi melindungi rakyat dan memulihkan ekonomi. Kerajaan negeri telah mengambil tindakan proaktif dengan mengumumkan 4 PRE negeri Perak dengan nilai keseluruhan melebihi 120 juta ringgit atau hampir 28% daripada belanja pembangunan tahun 2020. Sektor perniagaan menerima peruntukan tertinggi sebanyak 36.8 juta ringgit meliputi bantuan one-off RM1,000 kepada peniaga dan penjaja kecil berdaftar yang dibayar 2 kali, pengecualian sewa gerai pihak berkuasa tempatan PBT untuk tempoh 4 bulan dan inisiatif diskaun bil air kepada pengguna perniagaan serta industri. Sektor pertanian menerima peruntukan kedua tertinggi berjumlah 15.6 juta ringgit meliputi bantuan kepada penternak akuakultur dan nelayan, kempen bumi hijau dan projek pertanian bandar. Bagi sektor pendidikan dan modal insan, peruntukan berjumlah 13.4 juta ringgit disediakan meliputi pengecualian bayaran balik pinjaman pendidikan negeri Perak bagi tempoh Mac hingga Mei 2020. Selain itu, pelaksanaan program reskilling dan upskilling turut dilaksanakan dengan kepada golongan yang kehilangan pekerjaan serta hilang punca pendapatan berikutan kelembapan ekonomi. Sektor pelancongan menerima peruntukan berjumlah 10.8 juta ringgit bagi pengecualian bayaran pembaruan lesen hotel dan naik taraf infrastruktur pelancongan. Sektor kesihatan turut diberi perhatian dengan penyediaan peruntukan sebanyak 7.1 juta ringgit meliputi bantuan kelengkapan perubatan, makanan, kelengkapan pusat kuarantin dan Isolation Care Center ICC serta bayaran allowance khas petugas barisan hadapan pihak berkuasa tempatan. Kerajaan negeri turut menyediakan insentif berkaitan cukai dan premium tanah meliputi pengecualian denda lewat bagi cukai tanah berulang, pemberian diskaun tunggakan cukai dan diskaun premium tanah sehingga 31 Disember 2020. Impak daripada insentif-insentif tersebut, kutipan hasil tanah bagi bulan Jun hingga Ogos 2020 telah dapat ditingkatkan 101.5% iaitu bersamaan 109.2 juta ringgit. Sebanyak 216.8 juta ringgit telah dapat dikutip berbanding 107.6 juta ringgit dalam tempoh yang sama pada tahun 2019. Sektor kebajikan dan sosial pula menerima keseluruhan peruntukan berjumlah 14.4 juta
bagi membiayai antaranya bantuan kotak makanan dan bantuan sosial kepada rakyat terkesan termasuk orang asli, pengecualian bayaran sewa projek perumahan rakyat PPR, skim Rumah Insan Aman Jaya Seria dan Rumah Harapan. Selain itu, kerajaan negeri telah menyalurkan bantuan sosial dan kotak makanan berjumlah RM130,000 kepada kesemua 59 adun di negeri Perak. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memohon maaf serta membetulkan kekeliruan fakta yang disiarkan dalam kenyataan media oleh pejabat saya baru-baru ini. Namun bantuan ini telah kita salurkan secara berfasa, iaitu yang pertama, bantuan pertama disalurkan melalui 59 pusat khidmat adun pada 23 Mac 2020 sebanyak RM20,000 secara tunai. Yang kedua, bantuan disalurkan melalui 59 pusat khidmat adun pada 30 bulan Mac 2020 sebanyak RM20,000 secara tunai. Ketiga, bantuan ketiga dan keempat disalurkan kepada 59 kawasan DUN yang diselaraskan melalui Pejabat Daerah dan Tanah pada 5 hari bulan Mei 2020 dan 13 hari bulan Mei 2020 sebanyak RM40,000 melalui agihan kotak makanan. Dan bantuan kelima disalurkan melalui 59 pusat khidmat adun pada 1 Disember 2020 sebanyak RM50,000 secara tunai, sama rata, sama rasa. Tuan-tuan dan puan-puan, unjuran awal yang dibuat sebelum ini menunjukkan akan berlaku defisit sekitar RM40 juta dan ianya dijangka akan dapat dikurangkan melalui kutipan hasil tanah sehingga 31 Disember 2020. Dan pada masa yang akan datang, saya mengharapkan defisit tahunan akan dapat dikurangkan melalui inisiatif-inisiatif yang boleh dilaksanakan seperti berikut. Yang pertama, kita boleh memendekkan proses permohonan tukar syarat tanah dan penyelarasan PBT melalui One Stop Center ataupun OSC untuk mempercepatkan kutipan hasil. Yang kedua, kita boleh memberi kelulusan talian rentis tenaga nasional berhad ataupun TNB, tapak saluran paip bagi sistem pembentungan dan pelupusan 10 tapak janakuasa hidroelektrik serta saluran paip bagi projek sistem pengagihan gas asli Malaysia. Dan kita boleh menguatkuasakan permit penggunaan ruang udara, iaitu pendekatan terhadap pengiklanan khususnya yang melibatkan papan-papan iklan dan billboard yang dipasang pada bangunan untuk dikenakan permit tersebut. Dalam konteks yang sama, terdapat juga menara komunikasi yang melibatkan bangunan komersial, institusi keagamaan serta bangunan pejabat yang perlu mempunyai permit ruang udara. Perluasan permit ini berpotensi untuk menjana sumber hasil yang tidak dikutip oleh kerajaan negeri selama ini. Umum mengetahui bahawa jajaran terpanjang projek Lebuh Raya Utara Selatan ataupun PLAS terletak di negeri Perak. Kerajaan negeri telah memulakan usaha untuk berunding dengan kerajaan persekutuan bagi mempertimbangkan bayaran pampasan pengubahan hutan atas pembinaan projek tersebut yang melalui Hutan Simpanan Kekal ataupun HSK di negeri Perak untuk menambah hasil negeri. Bermula pada tahun 2019, pihak berkuasa negeri telah meluluskan kadar penggunaan caj air laut daripada 1 sen kepada 1.5 sen yang akan meningkatkan hasil negeri hampir RM9 juta setahun. Sehubungan dengan itu, kerajaan negeri perlu memohon kerjasama dengan TNB untuk menjelaskan tunggakan kutipan hasil tahun 2019 dan bayaran tahun semasa sehingga 30 November 2020 berjumlah sebanyak RM24.2 juta. Dan kenaikan setengah sen ini adalah jauh lebih rendah memandangkan negeri Perak telah membekalkan hampir 30% daripada jumlah bekalan elektrik Semenanjung Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan,
Kegiatan pelombongan mineral yang pada suatu masa dahulu menjadi nadi ekonomi negeri Perak masih mampu menjadi penyumbang utama kepada kemakmuran negeri tercinta ini. Untuk itu, kerajaan negeri telah meluluskan satu dasar mineral negeri Perak yang lebih komprehensif berasaskan konsep kelestarian pelombongan dan penekanan terhadap penggunaan teknologi moden serta pembangunan industri hiliran. Dasar ini akan memberi tumpuan ke atas ketetapan seperti berikut. Yang pertama, menyasarkan royalti dengan kenaikan secara berperingkat pada kadar minimum 10% bagi meningkatkan hasil negeri dan memberi manfaat kepada generasi masa hadapan. Yang kedua, kita mampu mengelakkan risiko ketirisan hasil dan salah guna kuasa melalui pemerkasaan elemen pemakaian sistem. Dalam konteks ini, integrasi penggunaan sistem weight bridge, sistem e-docket dan sistem command center bolehlah dilaksanakan secara menyeluruh sebagai medium pengawalan dan pemantauan bahan batu serta bahan mineral yang diluluskan. Sistem ini perlu dipantau melalui jantankuasa ketirisan semak dan imbang sumber hasil bahan batu dan mineral yang akan bermesyuarat setiap suku tahun dalam memantau output pengeluaran bahan batu dan bahan mineral bagi memastikan sebarang ketirisan hasil dapat kita elakkan. Dan ketiga, kita perlu menarik pelabur untuk membina pusat pengeluaran dan pemprosesan mineral di dalam negeri ini bagi mengembangkan industri hiliran yang berkaitan serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harapkan dengan adanya dasar tersebut, pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan negeri adalah merupakan penerima manfaat yang terbesar daripada rantaian nilai industri. Rakyat negeri ini seharusnya mendapat nikmat ekonomi terbanyak di dalam khazanah alam semula jadi di negeri Perak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memaklumkan bahawa aktiviti non-radioactive rare earth element ataupun NRREE atau lanthanite telah dimulakan dengan projek rintis di sebidang tanah dalam daerah Hulu Perak. Kerajaan negeri bekerjasama rapat dengan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA dan agensi-agensi kerajaan persekutuan termasuk Jabatan Mineral dan Geosains JMG, Agensi Nuklear Malaysia dan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB. Pakar-pakar bebas dan ahli akademik turut sama terlibat di dalam pelaksanaan projek ini yang akan menjadi penanda aras kepada negeri-negeri lain. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam negeri Perak saya mendapati terdapat beberapa projek pembangunan yang lewat dilaksanakan. Saya berasa bimbang sekiranya jabatan dan agensi yang terlibat gagal merancang pelaksanaan tugas dengan rapi. Kebanyakan kegagalan ini berpunca daripada kelewatan memulakan proses perolehan yang seterusnya akan melewatkan pelaksanaan kerja di tapak. Akhirnya projek tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang sepatutnya. Oleh itu, saya ingin mencadangkan supaya semua proses perolehan tender bagi tahun semasa dapat diselesaikan sebaik-baiknya sebelum 30 Jun tahun berkenaan. Masalah komunikasi di antara jabatan dan di antara unit di dalam jabatan itu sendiri juga adalah penyebab utama berlakunya kelewatan ini. Ketua jabatan perlu berperanan dalam memastikan masalah komunikasi dalaman dapat diatasi sebaik mungkin dan jika perlu hubungi terus pihak berkenaan melalui pelbagai alat komunikasi terkini dan disusuli dengan surat rasmi sebagai rekod. Ubahlah cara kita bekerja demi kebaikan negeri yang tercinta ini. Hakikatnya, saya memahami beban kerja yang ditanggung jabatan dan agensi, namun itu tidak boleh dijadikan alasan. Rancanglah tugas saudara-saudari dengan sebaik mungkin
dan patuhi perancangan tersebut dengan sebaiknya. If you fail to plan, you plan to fail. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, usaha saya untuk membawa beberapa projek khususnya di Ipoh telah berhasil. Antaranya termasuklah pembinaan struktur teduhan di Gerbang Malam yang berjumlah 2.6 juta ringgit. 2 projek di Taman DR Senivas Sagam iaitu Outdoor Amphitheatre berjumlah 2 juta ringgit dan baik pulih pagar Taman Jepun sebanyak 390,000 ringgit. Menaik taraf dan menyelenggara kemudahan infrastruktur dan pelancongan di sekitar Jambatan Victoria dan Pekan Karai sebanyak 0.5 juta ringgit dan naik taraf Kinta River Walk sebanyak 0.5 juta ringgit. Kesemua peruntukan ini telah pun kita salurkan dan saya berharap agensi pelaksana dapat melaksanakan dengan segera kesemua projek ini yang telah tertangguh berikutan pandemik COVID-19. Pihak berkuasa Koridor Utara NCIA juga telah memulakan kerja-kerja awalan bagi projek Light and Sound di Ipoh Padang dengan jumlah peruntukan sebanyak 3 juta ringgit. Inisiatif ini akan meningkatkan daya tarikan di Bandaraya Ipoh dengan memperkenalkan pendekatan inovatif melalui pemasangan teknologi bunyi dan pencahayaan. Projek ini bertujuan memaparkan sejarah dan warisan Bandaraya Ipoh yang dijangka siap pada suku pertama tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berpandangan bahawa sebuah jawatankuasa pemantauan dan penilaian projek berimpak tinggi perlulah dibentuk bagi meningkatkan keberkesanan pemantauan dan penilaian pelaksanaan projek-projek utama yang telah dirancang. Manakala dari aspek tadbir urus melibatkan agensi penerima peruntukan kerajaan negeri pula, satu jawatankuasa audit khas perlu ditubuhkan. Agensi kerajaan perlu menyelaras semula pengkhususan kerja masing-masing. Setiap agensi perlu lebih berfokus kepada core business ataupun bidang perniagaan utama penubuhan masing-masing. Tanah-tanah agensi juga perlu turut terlibat dalam penyelarasan ini. Contohnya, tanah milik Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP ataupun Perbadanan Menteri Besar Perak MB Inc. yang tidak sesuai untuk tujuan pembangunan komersial atau perumahan, sebaliknya lebih sesuai bagi tujuan pertanian, bolehlah diserahkan semula untuk diusahakan oleh SADC. Begitu juga tanah-tanah yang berpotensi untuk tujuan cari gali dan perombongan mineral bolehlah diberikan kepada MB Incorporated. Kerajaan negeri memberi perhatian yang serius dalam usaha untuk menangani isu-isu penerokaan haram. Pada ketika ini, keluasan usaha haram ada lebih 12,000 hektar yang meliputi tanah kerajaan dan agensi. Penerokaan ini merugikan kerajaan dan menunjukkan kelemahan pentadbiran. Kerajaan dan penjawat awam bertukar ganti, tetapi masalah ini kekal membelenggu kita. Justru, jawatankuasa setingkatan usaha haram telah ditubuhkan daripada tahun 2019 lagi bagi menangani isu ini. Sukacita saya ingin memaklumkan, MB Incorporated telah mengenal pasti 73 kawasan penerokaan haram seluas 7,398 ekar di daerah Batang Padang, Kinta, Kampar, Larut Matang dan Selama, Manjung serta Hilir Perak. Melalui usaha seperti rundingan, bayaran sagu hati, sewaan jangka pendek dan panjang, penguatkuasaan di bawah kanun tanah negara dan tindakan mahkamah, isu penerokaan haram, khususnya peneroka haram korporat, telah berjaya diselesaikan di 12 kawasan seluas 2,527 ekar. Walau bagaimanapun, bagi peneroka-peneroka kecil yang bergantung kepada usaha tani mereka, MB Incorporated mengambil langkah membantu mendapatkan tanah untuk disewa dan usaha ini turut dibuat dengan kerjasama SADC. Sebagai agensi peneraju dalam pembangunan sumber mineral
aset dan sumber inovatif yang menjana kekayaan negeri. Antara projek utama yang sedang dilaksanakan oleh MB Incorporated adalah pembangunan industri hiliran mineral di tanah seluas 55 ekar di daerah Kampar, pelaksanaan aktiviti berkaitan sumber mineral dan bahan batuan di 66 tapak operasi, pembangunan tapak warisan kapal korek Tanjung Tualang Tin Dredge No. 5 TT5 meliputi komponen seperti Fund Maze, Bazar dan Perniagaan, Challenger Village, Homestay Village dan Mining Village. Pembangunan 1,628 unit rumah perakku untuk golongan B40 di daerah Manjung, Kinta dan Kampar yang dijangka siap pada akhir tahun 2021. Dan projek urban farming di kawasan seluas kira-kira 400 ekar di Mukim Tanjung Tualang dan Teja. MB Incorporated juga meneruskan perancangan bagi menjana lebih banyak pulangan dan menyokong agenda pembangunan sosio-ekonomi negeri Perak. Antaranya adalah projek pembangunan bersepadu stesen kereta api Ipoh berkonsepkan Transit Oriented Development ataupun TOD, melibatkan usaha sama dengan Railway Assets Corporation RAC. Oleh itu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada MB Incorporated kerana telah berjaya memperolehi keuntungan berjumlah 30 juta ringgit daripada tahun 2018 sehingga November 2020 dibandingkan dengan kerugian sebanyak 40 juta ringgit dari tahun 2012 hingga 2017. Dan sehingga kini MB Incorporated telah berjaya menyumbang sebanyak 3 juta ringgit setahun kepada kerajaan negeri di samping sumbangan tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR kepada masyarakat berjumlah 15.5 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 11 November 2020 telah meluluskan pakej rangsangan ekonomi fasa kelima sebagai tambahan kepada 4 PRE yang telah dilaksanakan. Kerajaan negeri berbesar hati mengumumkan 8 inisiatif di bawah PRE fasa 5 dengan peruntukan 9.7 juta ringgit, menjadikan jumlah keseluruhan PRE negeri Perak hampir 130 juta ringgit. Yang pertama, pemberian bantuan one-off package data internet ataupun baucer buku terpulang kepada calon. Kita berikan kepada calon-calon SPM, STPM dan STAM tahun 2020 yang akan menduduki peperiksaan pada awal tahun 2021 bernilai RM100 seorang yang akan melibatkan kos berjumlah RM5 juta. Yang kedua, program pertanian komuniti yang boleh dilaksanakan di masjid. Kedua program pertanian komuniti yang boleh dilaksanakan di masjid, taman perumahan dan sekolah dengan peruntukan RM2 juta. Contoh program pertanian komuniti yang telah berjaya adalah di Masjid Jamik Pengkalan Hulu, di mana masjid ini telah memulakan inisiatif menanam cili dengan peruntukan permulaan sebanyak RM5,000 sahaja sebagai salah satu usaha untuk menambah pendapatan dan mempelbagaikan aktiviti masjid. Ketiga, bagi pemain industri yang benar-benar serius untuk membangunkan projek pertanian komuniti dalam skala besar, pihak PTG akan mengenal pasti tanah-tanah milik agensi untuk disewakan kepada pengusaha pertanian yang berminat. Saya mencadangkan supaya semua agensi mengambil tindakan segera dalam hal ini dan satu jantakuasa diwujudkan di bawah PTG bagi memantau pelaksanaan inisiatif ini. Keempat, tambahan RM1 juta untuk tabung usahawan pinjaman mikrokredit di bawah Sekretariat Usahawan Negeri Perak ataupun STEP dan memperluaskan inisiatif voucher diskaun bagi perniagaan atas talian. Melalui PRE fasa kedua, peruntukan melebihi RM200,000 telah memanfaatkan 6,500 peniaga bazar Ramadan dan usahawan serta memberi peluang pendapatan kepada 4,000 rider seluruh negeri Perak. Dan jumlah pendapatan keseluruhan kepada usahawan Perak melalui program ini adalah sebanyak RM1.2 juta. Kelima, kita melihat begitu ramai
rider di tepi-tepi jalan dan kawasan-kawasan tertentu tanpa tempat berehat dan tempat solat yang selesa. Memahami keadaan ini, saya mengesyorkan Bandaraya Ipoh mengenal pasti lokasi yang bersesuaian bagi menempatkan tempat rehat dan solat yang selesa kita benakan buat riders kita. Keenam, bagi menggalakkan rakyat di negeri ini berniaga, kerajaan negeri telah meluluskan pengecualian bayaran lesen perniagaan dan penjaja kecil baru di bawah PBT. Inisiatif ini akan memudahkan kerajaan untuk mengumpul data sebenar peniaga dan melaksanakan program-program kesewanan dengan lebih bersasar. Sebagai tambahan, setiap PBT diwajibkan untuk menyediakan kawasan lapang untuk dijadikan kawasan perniagaan para peniaga dan penjajah kecil secara percuma. Saya mencadangkan bahagian kerajaan tempatan pejabat setiausaha kerajaan negeri untuk menyelaras dan memastikan inisiatif ini agar terlaksana dengan berkesan. Ketujuh, bagi menambah keberkatan melalui manfaat-manfaat membaca Al-Quran, peruntukan sebanyak RM1 juta telah diluluskan dan diperuntukkan khusus bagi bantuan rumah ngaji negeri Perak. Adalah diharapkan dengan bantuan ini kita semua akan memperoleh ketenangan jiwa. Malahan bila orang menuduh kita menghisap syabu, menghisap dadah, kita tetap tenang kerana kita tahu hanya Allah Maha mengetahui. Kelapan, RM200,000 kita sediakan bagi program TVET khusus untuk golongan OKU. Kerajaan negeri memahami golongan ini adalah sumber tenaga kerja yang kurang mendapat perhatian dan dimanfaatkan sepenuhnya. Seringkali wujud rasa sangsi terhadap kemampuan mereka. Maka, latihan intensif kemahiran yang bersesuaian meliputi kemahiran urutan, spa dan kecantikan, pastri dan lain-lain akan ditawarkan. Sesungguhnya, sebaik-baik orang yang diambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Surah Al-Qasas ayat ke-26. Penjawat awam merupakan instrumen penting sebagai jentera yang membantu melaksanakan dasar-dasar yang direncanakan. Hakikat yang kita perlu terima, negeri Perak adalah sebuah negeri yang kaya dengan pelbagai sumber. Jika kita mentadbir dengan penuh rasa tanggungjawab dan cinta kepada negeri ini, pastinya kekayaan negeri kita dapat terus dimanfaatkan. Jentera pentadbiran kerajaan negeri perlu menyelesaikan segera isu-isu yang membelenggu agenda pembangunan negeri. Kita harus terus berusaha sedaya upaya agar setiap urusan yang membawa ke arah kebaikan kepada negeri dipermudahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa untuk para umarak dengan bersabda, "Ya Allah, barang siapa yang dilantik menguruskan sesuatu perkara untuk umatku dan dia menyusahkan mereka, maka engkau sukarkanlah urusan mereka. Tetapi sesiapa yang dilantik menguruskan sesuatu perkara untuk umatku dan dia memudahkan mereka, maka engkau mudahkanlah urusannya." Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, pada jam 3 petang 5 Disember 2020, saya telah diperkenankan untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurlah. Saya amat menjunjung kasih di atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan, dan di kesempatan berkenaan saya telah menyembahkan warkah perletakan jawatan saya sebagai Menteri Besar Perak Darul Rizwan dan seluruh ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak Darul Rizwan. Saya menyembahkan rasa penghormatan untuk berkhidmat di bawah naungan Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan. Bagi pihak diri saya dan seluruh barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, saya ingin menyampaikan rasa penghargaan yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Datuk Ahmad Suhaidi bin Abdul Rahim, seluruh warga pentadbiran Kerajaan Negeri Perak dan seluruh jabatan dan agensi kerajaan persekutuan di negeri Perak.
Tentunya pengalaman kami ini adalah sesuatu yang amat bermakna, penuh dengan pelbagai cabaran. Bagi pihak seluruh pentadbiran kerajaan negeri yang saya pimpin, saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf atas segala kekurangan ataupun setiap satu perkara yang tidak disenangi. Saya telah cuba melakukan yang terbaik dan sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, dan tentu ada berlaku salah dan silap. Ampun dan maaf daripada saya. Saya sentiasa mendoakan agar negeri Perak Darul Rizwan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhi daripada segala bala dan bencana, dan rakyatnya dikurniakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perjalanan ini masih jauh dan panjang. Jika terselisih bahu, tersinggung siku, tegur-tegurlah mantan Menteri Besar anda ini, kerana tentunya saya menganggap setiap seorang daripada anda sebagai saudara saya di dunia dan akhirat. Kita akan berjumpa kembali tidak berapa lama lagi. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan saya kepada isteri, ahli keluarga, rakan-rakan, para penyokong, ahli-ahli parti yang sentiasa bersama saya. InsyaAllah kita akan teruskan perjuangan menentang kemungkaran, memberi khidmat kepada rakyat, demi rakyat, kerana Allah. Saya mohon mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, itu dia tadi perkembangan semasa situasi politik di Perak langsung dari kediaman Menteri Besar di Laman Seri Rizwan, Ipoh Perak. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.